Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam yang diberkati ini saya doakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati masa yang kita luangkan pada malam ini, dan moga-moga inilah dia yang menyampaikan kita ilmu, yang menyampaikan kita kepada hakikat, mengeluarkan kita daripada waham kepada faham. Waham ini sangkaan, dan dunia ini sebenarnya adalah penuh dengan sangkaan, dan kita sentiasa mencari hakikat. Sebagaimana kita selalu dengar dalam macam-macam ceramah, apabila Allah cabut nyawa kita, kita keluar daripada dunia ni, ketika itulah sebenarnya barulah terbuka mata kita. Fa'idha bariqal basar, barulah tajam penglihatan kita. Rupa-rupanya yang selama ni kita hidup itu dunia tipu-tipu. Dunia yang sekarang ni lah. Jadi orang yang ada ilmu, orang yang ada hidayah daripada Allah, dia boleh menemui hakikat tersebut ketika masih berada di dunia. Tapi orang yang tidak berilmu hanya akan melihat semua itu apabila dah terlambat, iaitu apabila mereka berpindah ke alam sana, dan ketika itu tidak ada guna lagi lah memahami hakikat-hakikat tersebut. Moga-moga sedikit sebanyak ilmu yang kita baca dan fahami ini mengubahlah hidup kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memasuki satu chapter yang baru, satu bab yang baru, yang mana bab ini merupakan bab yang disusun oleh penulis Ar-Rahiq Al-Makhtum sebelum beliau menulis bab yang terakhir. Katanya sebelum kita memasuki bab yang menceritakan tentang awakhiru ayyami Rasulillah, hari-hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sepatutnya membaca juga bagaimana sepanjang daripada tempoh selepas daripada pembukaan kota Mekah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk dengan dua lagi perang yang besar, iaitu perang Hunain dan perang Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebenarnya sibuk menerima dan menyambut begitu ramai delegasi-delegasi yang datang daripada luar Madinah untuk menerima Islam. Dan ini diasingkan ceritanya supaya kita boleh baca satu persatu siapakah yang datang bertemu dengan Nabi, apakah cerita mereka dan sebagainya. Jadi dalam bab ini penulis menghimpunkan kisah-kisah ataupun beberapa delegasi-delegasi yang bersama datang bertemu Nabi SAW, yang mana kalau nak diikutkan bilangan, katanya lebih daripada 70 delegasi yang datang bertemu dengan Rasulullah SAW sepanjang tempoh itu. Ini maknanya dah ada setengah tu sebelum lagi daripada pembukaan kota Mekah pun. Jadi kalau dia kata kalaulah kita nak baca satu persatu 70 tu, tak habis cerita. Maka, dan dia kata tidak pun semua itu ada ibrah ataupun semuanya itu ada cerita-cerita yang boleh kita ambil pengajaran. Maka yang dihimpunkan di sini ialah sebahagian daripada 70 delegasi itu, yang mana mereka ini merupakan delegasi yang signifikan dan ada ceritanya tersendiri. Dan kalaulah disambung nanti sebab delegasi ini delegasi yang masuk Islam, yang cerita mereka juga bersambung walaupun Nabi SAW wafat. Kitab sirah kita baca ni, dia habis cerita dia bila Nabi SAW wafat. Tapi cerita orang lain dalam kitab ni terus. Cerita Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang-orang lain yang masuk Islam dan sebagainya. Jadi sebab itu ulama kata yang membentuk perjalanan sirah ataupun perjalanan Islam ini, selain daripada ianya dimulakan oleh Nabi SAW, kalau kita nak betul-betul faham kenapa hari ini macam ini, kita kena juga membaca perjalanan orang-orang yang menjadi watak-watak dalam hidup Nabi SAW ni.
Jadi insya-Allah kita akan masuk dan kita akan bacalah delegasi-delegasi yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sebab sebelum ni asyik baca perang je kan. Dan kita banyak melihat pertambahan orang dalam tentera perang. Masa Nabi SAW nak pergi ke Mekah, buka kota Mekah, berapa orang? 10,000 orang. Bila Nabi pergi ke perang Hunain, berapa orang? 30,000 orang. Dan bila Nabi pergi ke perang Tabuk, lebih banyak lagi. Berapa ramai? 30,000 juga. Kalau yang perang Hunain tu 10 ke 20,000. Perang Tabuk 30,000. Dan nanti ketika Nabi buat haji, belum lagi lah, tak sampai cerita lagi ramai. Ada yang kata sampai 100,000. Itu pun kiraan kasar sahaja. Jadi ini ialah ukuran orang yang pergi berperang. Dan kita kena ingat, tak semua orang pergi berperang dengan Nabi SAW. Yang pergi berperang ni biasanya yang duduk di Madinah, ataupun mungkin paling-paling pun yang duduk di Mekah, datang ke Madinah, ataupun yang duduk fi jiwaril Madinah, kan, sekeliling-sekeliling Madinah lah, dekat-dekat boleh lah. Tapi yang jauh-jauh, ramai lagi sebenarnya. Dan daripada cerita delegasi ini barulah kita boleh nampak a full picture, gambaran sebenar ketika Nabi SAW ni di kemuncak dakwahnya, ketika semua orang menerima Islam. Jadi cerita yang pertama ialah yang direkodkan dalam kitab Rahib Makhtum ini, ialah delegasi daripada satu kaum yang bernama Bani Abdul Qais. Bani Abdul Qais. Sebab apa kita jarang dengar? Sebab memang mereka ni tidak duduk di Mekah, tidak duduk di Madinah, duduk jauh. Duduk di mana? Dulu kawasan itu dinamakan sebagai Al-Bahrain. Tapi hari ini yang Bahrain tu, walaupun namanya sama, tapi yang dulu punya Al-Bahrain tu kawasan dia lebih besar. Dia merangkumi juga kawasan yang hari ini, pada hari ini ialah kawasan timur Saudi Arabia. Tuan-tuan yang mungkin ada kenal orang-orang oil and gas, mungkin dia tahu sebab banyak sana orang belah-belah. Orang oil and gas biasa duduk belah-belah situ, kat Dammam kan, Jubail. Tak silap saya lah, saya pun begitu-gitu je lah. Tapi yang maknanya hari ini belah timur Saudi yang bersempadan dengan negara-negara Teluk. Ada setengah kawasan tu dinamakan Al-Ahsa. Al-Ahsa. Jadi ini kawasan yang berada di timur Saudi pada hari ini. Dulu namanya Al-Bahrain. Jadi Al-Bahrain ni dulu lebih besar lah daripada Bahrain hari ini. Bahrain ini kecil je. Kan? Kenapa nama Al-Bahrain? Sebab kawasan itu secara keseluruhannya menghadap dua laut. Kan? Selat ataupun apa nama kita panggil? Gulf lah. Laut Teluk Gulf tu, teluk lah kan. Kita pun panggil orang Arab yang duduk situ, kita panggil orang Arab Khalij. Khalij ni maksud dia teluk. Orang Arab teluk. Dia ada perangai dia sendiri. Dia ada dia punya feature dia sendiri. Kalau kita tengok, dia tak sama dengan Arab-Arab, hatta dengan Arab Hijaz. Arab Hijaz ni Arab mana? Arab Nabi SAW lah kan. Mekah, Madinah, Jeddah. Ini semua Hijaz, menghadap Laut Merah. Tapi menghadap laut sana kita panggil Arab Khalij. Sampai ke hari ni dia berbeza. Bahasa pun ada sikit beza, dia punya logat dia. Cita rasa pun berbeza, perangai pun berbeza. Dan daripada Nabi lagi, daripada zaman Nabi SAW lagi berbeza. Jadi Bani Abdul Qais ni satu Bani yang duduk belah situ, jauh. Dan kalau ikut geografinya, kalau dia nak datang ke Madinah, dia kena cross satu padang pasir yang besar, yang dipenuhi dengan batu. Rubu'ul Khali kan, bahasa Arab sebut Rubu'ul Khali. Rubu'ul Khali ni terjemah bahasa Melayu jadi empty quarter. Pasal apa? Tak ada orang duduk situ, tengah-tengah tu kan. Ataupun dulu dipanggil kawasan tu Najd ataupun Tihamah. Dulu ada orang duduk kan. Musailamah Al-Kadzab kan, kita pernah dengar nama Nabi palsu yang muncul selepas Nabi, bernama Musailamah. Musailamah ni duduk tengah-tengah. Dia duduk tengah-tengah di antara Madinah dengan kawasan Bani Abdul Qais ni, yang di timur.
Saya itulah, kalau ada nak tunjuk peta boleh, tapi tuan-tuan main bayang je lah hari ni. Dia seronok sikit bila kita faham bahawa kita boleh gambarkan macam mana dia orang ni punya susah payah. Kenapa cerita dia menarik? Sebab Bani Abdul Qais ini datang kepada Nabi SAW secara rombongannya 2 kali. 2 kali. Yang pertama ialah sebelum lagi pembukaan kota Mekah, pada tahun ke-5 Hijrah. Kalau tahun 5 Hijrah ni, masa tu Nabi SAW ni duk tengah sibuk handle orang Quraisy lagi ni. Jadi bermakna dakwah keluar daripada Madinah ni tak berapa berlaku sangat. Jadi kita mungkin bertanya kat sini, macam mana boleh sampai cerita Islam ni dekat orang jauh tu? Betul tak? Nabi belum lagi start hantar surat ke kan, hantar utusan ke apa ni, belum. Itu semua tahun 7 Hijrah ke atas. Tahun 5 Hijrah ni Nabi SAW masih lagi deal dalaman lagi kan, orang Yahudi dalam Madinah. Lepas tu duk sibuk bergaduh lagi perang Khandaq dengan orang Quraisy dan sebagainya. Tak fikir lagi nak pergi jauh-jauh. Jadi mengapa orang yang jauh ini boleh mendengar tentang Islam? Rupa-rupanya ada seorang lelaki daripada Bani tersebut bernama Munqidh bin Hayyan. Munqidh bin Hayyan. Dia ni nak jadi cerita selalu berulang-alik ke Madinah. Sebab apa? Bisnes. Tak tahulah, import export ke kan. Mungkin dia ambil barang Madinah jual kat sana, barang sana jual kat Madinah kan. Barang apa daripada sana? Orang sana daripada dulu lagi terkenal memang biasa naik kapal cari mutiara sampai hari ni kan. Jadi sebenarnya kelebihan orang-orang Teluk ni, dia memang daripada zaman Nabi lagi dah deal dengan bisnes-bisnes yang berkait dengan laut lah, dan hasil daripada laut antaranya mutiara lah. Sebab kita fikir apa je yang berbaloi nak bawa jauh-jauh kan, takkan nak bawa ikan jauh-jauh kan. Bawa jauh daripada Laut Teluk tu, bawa ikan nak bawa pergi sampai ke Madinah, baik ambil daripada Jeddah je, punya jauh jalan tu. Jadi yang saya fikir-fikir mungkin dia ni bisnes mutiara lah kot. Itu kira rare item lah, yang mana jual sebiji pun untung banyak kan. Baloi lah, bawa 20 biji pun cover modal lah ulang-alik tu. Mungkinlah barangkali kan, sebab saya cari-cari juga dia berniaga apa tak jumpa. Jadi Munqidh ini seorang businessman yang biasa ulang-alik antara Madinah dengan Bahrain. Tak ramai lah orang macam dia. Orang lain mungkin main belah sana. Sebab saya cuba cari juga sejarah Bani Abdul Qais ni. Mereka ni nanti kita akan tengok, sebelum mereka ni masuk Islam, mereka ni kebanyakannya orang Kristian. Mereka ni menganut agama Nasrani. Dan kalau fikirkan pelik sebenarnya tuan-tuan, macam mana dia boleh menganut agama Nasrani sedangkan dia duduk tu, kawasan dia tu lebih hampir dengan kerajaan apa? Seberang je Teluk tu apa dia? Kerajaan Parsi. Seberang je tu Iran kan. Kalau hari ni kira seberang laut tu naik atas sikit sampai Iran lah. Jadi mereka lebih dekat dengan kerajaan Parsi Majusi ni berbanding dengan kerajaan Rom tu. Kalau hak duduk belah-belah Palestin, duduk belah Syam ni kita faham lah. Dia duduk memang berjiran dengan Rom, Kristian. Jadi tak pelik dia jadi orang Nasrani. Jadi yang macam mana mereka yang Bani Abdul Qais ni yang duduk lebih dekat dengan Parsi ni boleh masuk lebih menganut agama Nasrani. Yang ni saya cari pun tak jumpa jawapan. Dan bahkan disebut Buhaira. Kalau tuan-tuan masih ingat, siapa dia Buhaira? Selalu cerita bila Maulid Nabi, cerita Buhaira ni mesti ada kan. Bila Nabi umur 12 tahun, Nabi ikut pakcik Abu Talib pergi berniaga ke Syam. On the way terjumpa seorang rahib bernama Buhaira kan? Dan rahib ni dikatakan melihat tanda-tanda kenabian kan, ketika umur Nabi 12 tahun lagi. Walaupun ini sebenarnya riwayat yang sekarang ni dah pun di counter. Ada orang kata kalau daripada umur 12 tahun dah tahu dia jadi Nabi, mestilah orang Quraisy dah berdajjal daripada awal lagi. Jadi wallahu a'lam lah, itu cerita sejarah. Tapi Buhaira itu, kalaulah kata betul cerita itu, Buhaira itu juga salah seorang daripada Bani Abdul Qais ni. Dan dia ialah seorang pendeta rahib Nasrani, Kristian, datang daripada Bani Abdul Qais. So saya punya tuduhan lah, Bani Abdul Qais ni
Nanti sebab kita akan tengok juga, dan mungkin selari dengan cerita kita nak baca ni, Bani Abdul Qais ni satu bani yang safiyul qalb, hati mereka ni suci. Jadi sebab itu mereka mungkin lebih cenderung memeluk agama Nasrani berbanding dengan memilih untuk bersama dengan orang agama Majusi dan Parsi. Sebab secara keagamaan pun ketika itu, kalau orang banding antara Nasrani dengan Majusi, Nasrani makes more sense lah berbanding menyembah api kan. Maknanya kita boleh kata Bani Abdul Qais ni mencari Tuhan, mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebab itu mereka lebih cenderung memilih agama Nasrani. Jadi okey, patah balik cerita. Munqis ni pada tahun ke-5 Hijrah singgah di Madinah macam biasa, lelaki ni Munqis ni. Dan ketika itu dia dapat tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendekkan cerita, dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Dan apabila dia masuk Islam, dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam tuliskan sedikit tentang Islam ini, ataupun maknanya beritahu bahawa dia ni telah masuk Islam. Sebab apa? Dia nak sampaikan kepada kaum dia, nak cerita pula kepada kaum dia. Dia tak reti nak cerita baru masuk Islam kan, mu'alaf, nak cerita lebih-lebih tak reti. Jadi dia minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekalkan dia dengan surat lah, tulis sikit tentang Islam ni. Jadi bila aku balik, aku boleh ajak orang kaum aku masuk Islam. Jadi dia masuk Islam, dia bawa kitab itu, dia bawa tulisan itu, pergi patah balik ke kaum dia, balik ke kampung halaman. Dan kesan daripada surat yang dibawa bersama dengan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa itu, datanglah satu rombongan. Datanglah satu rombongan yang menurut setengah riwayat kata 13 orang, setengah lagi kata 14 orang. Datang ke Madinah. Dan ini banyak hadis yang menceritakan tentang kisah kedatangan mereka ke Madinah ni. Cerita yang menarik. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari ada, dalam Ibnu Katsir pun ada cerita. Satu hari Nabi SAW beritahu kepada sahabat, sayatla'u min hahuna rakbun hum khairu ahlul masyriq. Nabi kata kepada sahabat, esok lusa, tak lama kemudian ni, tak lama lagi akan datang dari arah ini satu rombongan yang mana mereka ini ialah sebaik-baik orang yang duduk belah timur. Dan dalam setengah riwayat kata mereka ini sebaik-baik orang yang datang tanpa dipaksa. Sebab tu saya sebut tadi awal tadi kan, tak ada siapa pernah cerita pada mereka tentang Islam. Bukan maknanya Nabi hantar wakil bagi pilihan, kalau tak Nabi perang dan sebagainya, sebab jauh. Jadi Nabi kata akan datang kepada kita esok satu delegasi yang merupakan sebaik-baik orang datang daripada timur. Jadi sahabat tertanya-tanya, siapa kaum mana ni yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ni? Jadi semua orang tak tahu. Maka apabila tiba hari tersebut, memang betul datang daripada arah tersebut satu rombongan. Dan Sayyidina Umar orang yang pertama. Nak tengok Sayyidina Umar ni is a curious guy. Bila Nabi SAW sebut tentang satu benda yang baik, dia akan cari betul-betul. Dan kalau boleh dia nak menjadi sebahagian daripada itu, nak tengok apa yang special sangat sampai Nabi boleh sebut prediction datangnya satu orang yang sebaik-baik orang ni daripada belah timur. Jadi Sayyidina Umar nampak, dan Sayyidina Umar pun pergi berjumpa. Dan Sayyidina Umar tanya, engkau ni siapa sebenarnya? Kaum mana engkau ni? Maka mereka pun jawab, kami ialah Bani Abdul Qais yang datang daripada belah timur. Jadi kemudian Sayyidina Umar pun beritahu kepada Nabi SAW, hadza sahibukumul ladzi turidun. Dia pun tunjuk, Sayyidina Umar tunjuk kepada delegasi ni, inilah dia sahibukumul ladzi turidun, inilah dia sahabatmu Nabi lah, Nabi SAW yang kamu nak jumpa. Jadi bila mereka ni 13-14 orang ni datang sampai depan masjid tu, dan mereka nampak Nabi, nak ceritanya maknanya mereka ni very excited. Segera kelang kabut turun daripada unta, turun daripada tunggangan, berebut-rebut nak datang kepada Nabi dan mencapai tangan Nabi dan cium tangan Nabi.
Jadi inilah dah satu tanda awal lah. Nak ceritakan maknanya orang tak pernah jumpa Nabi, Nabi pun tak pernah dakwah apa-apa pada dia, dia sendiri datang. Maknanya memang dia mencari. Orang yang macam ni orang yang mencari. Segera turun dan segera mencapai tangan Nabi dan mencium tangan Nabi. Kecuali seorang. 13 orang tu ramai-ramai gitu bergebut. Kecuali seorang daripada mereka yang bernama Abdullah bin Al-Ashaj. Abdullah bin Al-Ashaj. Dia ni member yang lain semua kelang kabut, dan dia ni paling muda. Dia bukan orang paling tua. Selalu orang kata yang paling relax ni yang paling tua. Dia paling muda. Ketika orang lain kelang kabut, dia turun slow-slow. Diikat dulu unta dia. Kemudian diikatkan unta orang lain. Kemudian dia buka beg dia. Kemudian dia ambil baju dia yang paling cantik, dia pakai dulu, barulah dia berjalan slow-slow datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia last sekali lah salam kan. Sampai kepada Rasulullah, dia pun salam dengan Rasulullah, cium tangan Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sesuatu khusus bagi dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fika khaslatain yuhibbuhumallahu wa rasuluh, al-hilmu wal anah." Wahai Abdullah, kamu ni memiliki dua ciri-ciri yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apakah ia? Lemah lembut dan tenang. Al-anah ni tenang lah. Dia kalau bahasa Inggerisnya deliberateness, tak kopoh, tak kelang kabut, tenang dan teratur. Dua sifat ini Nabi SAW puji kepada Abdullah bin Al-Ashaj ini. Dan dalam setengah riwayat lain, Abdullah ni jawab balik pada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah ini satu sifat yang aku diberikan kepada aku oleh Allah, ataupun aku menciptanya sendiri?" Kemudian kata Rasulullah, "Bal jabalallahu alaik." Bukan kau yang buat-buat, tetapi ini memang satu kelebihan yang Allah SWT ciptakan sebagai satu karakter kepada engkau. Jadi maknanya kat sini apa? Tak semua orang boleh ada lah benda ni. Tapi siapa yang ada, beruntunglah, sebab dia dikurniakan dua sifat ini yang mana Allah SWT dan Rasulullah sangat suka. Jadi banyak ulama mengambil hadis ini dan meletakkan dia dalam satu bab yang khusus. Kan, maknanya ramai-ramai manusia, boleh kita kata more than majority lah, 80%, 60% manusia biasanya lebih cenderung untuk kelang kabut, lebih cenderung untuk gopoh-gapah, kan, buat keputusan yang tergopoh-gapah, excited. Bila excited tu impulsive decision, impulsive buying contohnya kan, ataupun cepat melatah, marah bila tak dapat sesuatu. Pergi melancong package travel, kata gini tu, tak dapat hotel yang macam tu, contohlah ni random. So dah marah. Rupanya dia tak tengok, dia tak baca fine print tu, rupanya memang dah ada dalam term and condition kan. Dan saya perhatikan lah sifat ni, kalau mungkin tuan-tuan pun dah pernah pergi haji dan sebagainya, kita boleh tengok kan, di kalangan bangsa-bangsa di dunia ni, tidak boleh dinafikan dua sifat ni paling prominent ada pada siapa? Pada orang Melayu lah. Nak jumpa pada bangsa lain tu susah. Bukan bangsa timur pun, hatta kalau macam orang Muslim daripada China ke daripada pun belum tentu macam ni, betul tak? Tapi kalau orang Melayu memang jumpa macam ni kan. Bila kami ni orang Melayu, kalau di Mesir dulu pun orang Mesir kata ahsan nas, manusia paling baik atas muka bumi. Sebab apa? Nak naik bas beratur. Dia tak boleh brain, dia tak boleh faham kenapa kena beratur naik bas. Benda boleh berebut, buat apa nak beratur? Lambat, dia kata lambat. Aduh, leceh betul. Berebut lah cepat, kan lagi cepat, selesai. Bagi dia berebut tu lagi cepat, bagi kita kan teratur kan lagi cepat. Ini bukan masalah sistem tak sistem, ini masalah kadang perangai, tabak. Sebab dia datang sini pun dia buat gitu juga. Walaupun sini ada sistem kan, ambil nombor apa dan sebagainya, bila beratur kat kaunter dia pergi depan terus.
Kan dia kata benda boleh terus pergi tanya kat kaunter kat depan sekali. Buat apa aku nak buat tu? Simple. Kan? Jadi sifat al-hilmu wal-anah ini ialah satu sifat yang special. Maknanya tak semua orang Allah bagi. Siapa yang bagi itu Allah suka padanya. Dan saya pernah baca satu penulisan orang Arab sendiri, penulis Arab sendiri memuji orang Melayu. Saya baca. Dia kata, dan inilah kelebihan bangsa Melayu yang duduk di Asia Tenggara ini. Mereka ni diberi sifat sebagaimana sifat yang disebutkan kepada Abdullah bin Al-Ashaj ini. Dan ini sebenarnya satu sifat yang penting kalau tuan-tuan baca bukan dalam seni kepimpinan. Ni pun saya bukanlah orang leadership sangat, tapi pernahlah baca-baca sikit kan. Pemimpin ni ada 4 jenis kan. Ada pemimpin yang born leader, ada pemimpin yang dia boleh memimpin sebab ada karisma kan, macam contoh PM kita. Dan ada pemimpin yang dia hanya merupakan seorang pemimpin yang baik ketika konflik. Waktu lain orang tak nampak dia special pun. Maknanya dari sudut gaya, dari sudut apa, tewaslah dia. Tapi ketika konflik, dia ni jadi a very good leader dan orang lain tak boleh jadi macam dia. Sebab apa? Dia tenang. Dia boleh troubleshoot. Kan? Dia tak terkesan dengan serabut. Okey, sekejap sabar. Mari kita diagnose satu-satu. Kita compartmentalize. Masalah ni selesai gini, masalah ni selesai gini. Dan saya rasa ini tuduhan saya lah. Kelebihan yang diberi oleh Allah untuk orang yang boleh jadi pemimpin ketika konflik ini, kalau dalam banyak-banyak umat Islam ni, ada pada siapa? Ada pada bangsa Melayu. Saya pengalaman banyak kali pergi conference, ada orang Arab datang dan sebagainya kan. Kita ni memang bab karisma ni, kalau banding dengan orang Arab dan sebagainya, wallahu alam lah, pada saya kurang sikit. Kurang sikit. Kita ni tawaduk tu terlebih kan. Orang Arab kalau nama dia tak ada dalam VIP pun, dia nampak kerusi VIP kosong, dia pergi duduk kerusi VIP. Dia sentiasa merasa diri di VIP. Tu punya confident tu. Kita ni VIP, dah jadi VIP pun kita minta duduk belakang, betul tak? Tak apalah, bagilah orang lain kan. Segan nak duduk depan tu. Kita ni tawaduk tu. Orang Arab tu orang biasa je, bukannya orang hebat sangat pun, tapi dia punya gaya tu kita tengok pun, wah, ini mesti orang hebat ni, mesti syekh besar ni. Sebab tu orang Melayu kadang-kadang, minta maaf saya sebut, banyak juga kena tipu kan. Banyak Arab datang sini semua gaya syekh. Memang A+, gaya A+, gaya syekh, rupanya tak syekh pun. Tapi ini kelebihan orang Arab, dia punya karisma, aura dia tu, dia dah terbiasa daripada dulu macam tu. Jadi mungkin ada kelebihan-kelebihan tertentu kan. Jadi mungkin sebab itulah barangkali mereka ni jadi khalifah zaman Umayyah, zaman Abbasiyah dan sebagainya. Tapi bila jadi konflik mereka masalah. Jadi sebab itulah barangkali, saya tak kata betul, tapi saya merasakanlah bahawa ketika satu zaman di mana umat Islam berdepan dengan konflik yang sangat memerlukan pemikiran yang teratur, yang seimbang, yang tidak cepat melatah, yang tak short sighted, apa orang kata, nampak dekat je kan. Sebenarnya umat Islam perlukan kepimpinan orang yang ada sifat lemah lembut dan tenang, deliberate, bertimbang rasa. Jadi pada pandangan saya lah, dalam alam Islami hari ini, situasi umat Islam hari ini, dan ini pengalaman saya sendiri, saya datang banyak conference melibatkan orang Arab, bincang masalah-masalah Palestin apa dan sebagainya. Saya tengok orang Islam di Malaysia ni, Indonesia, tanah Melayu ni sepatutnya memainkan role yang besar. Mungkin kita belum je sedar kelebihan ni, tapi bagi mereka yang pernah datang, kita akan nampak. Dan bahkan dalam setengah bidang mereka dah nampak dah, betul kita ni boleh lead. Saya berjumpa dengan salah seorang daripada orang yang mengetuai bidang cyber security di Malaysia ni. Dia kata cyber security ni, mereka nampak ketokohan kita, mereka panggil. Begitu juga dalam kewangan Islam dan sebagainya kan, macam Dr. Aznan tu memang dah dipanggil sana sini lah. Sebab memang berbanding dengan bangsa-bangsa lain, mereka ni cepat melatah, afawi. Kalau bahasa Arab dia random kan, kejap macam ni dia boleh tukar keputusan, esok jadi lain. Dia very affected by environment, tidak sama dengan kita. Jadi ini saya rasa satu pelajaran penting lah daripada sifat yang Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah menyambut saja kan delegasi ini, tapi Rasulullah mengajar pada kita satu ciri penting pada manusia yang merupakan kelebihan, maknanya tak semua orang dapat.
Sebab Rasulullah kata ni Allah yang bagi, bukan dia buat, bukan dia dididik macam tu, ni Allah bagi pada dia kan. Jadi ada manusia tak dapat lah. Jadi itu Rasulullah SAW sebut kepada Abdullah bin Al-Ashaj ni. Baik, jadi apa yang delegasi ini bincang dengan Rasulullah SAW? Okey. Jadi ketika mereka bertemu dengan Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, dia memang nak masuk Islam lah delegasi ni. Cuma kata mereka, inna bainana wa bainaka al-musyrikin min mudar. Sesungguhnya ya Rasulullah, di antara kami dengan kau ya Rasulullah, kami akan sering dihalang oleh satu kelompok musyrik bernama Mudar, satu tribe Arab yang lain pula lah. Mereka ni sentiasa memerangi Bani Abdul Qais. Jadi maknanya kalau Bani Abdul Qais ni nak suka-suka travel, nak datang jumpa Nabi, nak belajar lagi pasal Islam, susah, akan bertembung dengan Bani Mudar ni. Dan kata mereka, wa inna la nasilu ilaik illa fi ashhuril hurum, dan kami hanya kalau nak travel jumpa engkau ya Rasulullah, yang selamat pun hanya pada bulan-bulan haram, sebab masa tu Bani Mudar ni tak akan perang. Jadi window untuk pergi travel, belajar pasal Islam dengan Nabi ni sangat pendek, kecil. Jadi mudah ceritanya, ya Rasulullah, kami ni susah nak jumpa engkau, duduk pula jauh. Jadi apa poin kat sini? Maka ya Rasulullah, kami minta kepadamu ya Rasulullah, ajarkan kepada kami satu ajaran tentang Islam yang very concise, yang kalau kami pegang, kami masuk syurga. Sekali belajar masuk syurga. And in amilna bihi dakhalnal jannah. Kalau kami buat, confirm masuk syurga. Kot-kot lah lepas ni tak boleh nak datang belajar lagi dah kan. Ni baru masuk Islam ni, mu'alaf, tak tahu boleh jumpa ke tidak. Nak FaceTime tak boleh kan, nak Zoom call ke apa tak boleh. Maka itulah kot barangkali pertemuan yang pertama dan terakhir. Jadi ini satu permintaan yang luar biasa. Adakah Rasulullah melayan permintaan macam ni? Kalau kita mustahil, tak boleh gitu kan. Sekali kelas 1 jam mana boleh kan. Raih Makhtum saja dah berapa tahun tak habis-habis. Ini baru sirah, kena belajar lagi fiqh, akidah, akhlak, tasawuf. Banyak lagi baru boleh kata baru faham Islam. Jenuh juga Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka, dan memang betul. Ulama pun syarah daripada jawapan Rasulullah ni, ulama syarah sebenarnya kalau mereka berpegang dengan itu saja, la kafa, cukup. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amurukum bi arba' wa anhaakum an arba'. Okey, baik. Aku perintahkan kamu dengan 4 perkara, dan aku melarang kamu daripada 4 perkara. Cukup. 4 perkara ni buat, 4 perkara ni tinggal. Apa dia? Yang kena buat apa dia? Yang pertama, al-imanu billah. Kamu mesti beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi tanya, hal tadruna mal imanu billah? Tapi kamu faham tak iman tu apa? Nabi kata, iman ialah syahadatu alla ilaha illallah. Kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Yang pertama. Yang kedua, wa iqamis salah. Kamu tunaikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah. Tunaikan zakat. Dan yang keempat, wa shaumi Ramadan. Yang keempat. Yang iman tadi tak masuk sorry, saya minta maaf. Iman ni kata Rasulullah, kamu masuk Islam, kemudian kamu buat 4 perkara ni, saya minta maaf. Jadi masuk Islam, syahadah, kemudian buat 4 perkara. Yang pertama, solat. Kedua, zakat. Ketiga, wa shaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan. Dan yang keempat, wa an tu'tu minal maghanimil khumus. Dan hendaklah kamu bila dapat harta rampasan perang, sedekahkan atau pulangkan 1/5 daripadanya kepada Allah dan Rasulnya, untuk diagihkan kepada menjadi perbendaharaan negara. Kenapa tak sebut haji? Sebab masa ni haji belum disyariatkan. Ini tahun ke-5 Hijrah, belum turun lagi ayat perintah wajib haji. Jadi ketika itu umpama inilah rukun Islam kan, umpamanya begitulah. Jadi sebenarnya Rasulullah nak kata, kalau kamu jaga rukun Islam, masuk syurga. Dan dirangkumkan seluruhnya agama ini, kalau buat 5 ni kamu faham, di sebalik 5 ni lah campur syahadah jadi 5 lah kan.
kamu dah boleh hidup dalam satu kehidupan peradaban Islam. Wah, bukan sekadar sebagai seorang manusia, tapi sebagai satu masyarakat Islam. Okey. Kemudian Nabi kata, aku melarang kamu daripada 4 perkara. Dan sebenarnya 4 perkara ni benda yang sama. Dalam bahasa Arab, Nabi kata, man tubidha fid dubbai wan naqiri wal hantami wal muzaffati. Semua perkataan pelik-pelik, saya pun tak faham. Bila saya buka terjemahan, keempat-empat yang Nabi larang ini ialah Nabi melarang daripada semua yang disimpan atau diperam. Semua air yang diperam dalam 4 jenis bekas yang berbeza. Nabi sebut 4 jenis bekas beza-beza. Nak ceritanya Nabi kata, sebab kadang orang kan, bila Nabi kata dan Nabi melarang daripada semua yang diperam di dalam tempayan. Dia pandai. Yang diperam dalam botol boleh lah. Jadi Nabi sebut semua jenis tempat menyimpan air. Apa dia? Air arak lah. Kan, yang diperam ni biasanya air arak, nabith ni arak. Kenapa Nabi melarang daripada benda ni? Sebab Nabi dah tahu bahawa Bani Abdul Qais ni satu je masalah dia. Ini je masalah dia. Kuat minum. Hak benda lain tak ada masalah sangat. Kalau dia tinggal kuat minum ni, selesai. Dalam setengah riwayat, bila mereka mendengar larangan ni, alamak, mereka tepuk dahi. Mereka minta satu request, ya Rasulullah, kami terima larangan tu, cuma kami nak minta satu exception, boleh tak? Semua tu kami tak akan ambil, tapi boleh tak engkau benarkan kami ambil yang banyak ni je? Maknanya dia minta, okeylah, yang sebab yang Nabi sebut ni semua kontainer-kontainer yang besar kan, yang tempayan lah, apalah, apa sebagainya lah, saya tak nak cerita dia detail kan. Tapi yang disimpan dalam stok-stok yang banyak, arak yang stok banyak. Jadi mereka faham kat situ, oh maknanya Nabi larang ni yang minum banyak-banyak ni tak boleh lah. Tapi kalau minum sikit macam ni boleh tak? Jadi dia pun minta, boleh tak kami minum sikit ni? Nabi kata, yang sikit itulah yang kau minum, yang akan memulakan kau kepada masalah-masalah yang lain, sehingga engkau akan membunuh sesama engkau sendiri. Jadi Nabi nak kata, ni ibu segala masalah dalam masyarakat engkau sekarang. Kalau engkau stop daripada benda ni, minum arak, maka sebenarnya masalah-masalah yang sedang berlaku ketika itu, kan, membunuh ke, duk bergaduh ke, bercerai suami isteri apa dan sebagainya, boleh selesai kalau kamu tinggal arak ni. Dan sebenarnya daripada sini keluar banyak hukum hakam lain lah tentang minum. Dan Nabi sebenarnya ajar pula. Dan ada setengah daripada mereka ni tanya, ya Rasulullah, kalau kami tak simpan air dalam bekas-bekas itu, kami nak simpan air macam mana? Nabi kata, simpanlah air dalam bekas kulit yang diikat. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi umrah ke apa kan, kadang mutawif tunjuk kan, cara orang Arab dulu simpan air. Kat mana dia simpan air? Kulit dia jahit kan, jadi macam bentuk kantung dan diikat kan. Itulah tong air daripada dulu-dulu kan. Nabi kata, kalau nak simpan air, simpan macam ni. Dan air bukan air peram lah, air minum. Daripada sini keluar banyak hukum hakam tentang minum air. Jadi kalau buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, bab minum air, akan keluar hadis ni. Jadi Bani Abdul Qais ni lah menjadi asbab kita ni tahu banyak hukum hakam tentang arak ni, detail sikit. Kalau tak umumnya kan. Sebab ayat Quran cerita innamal khamru khamar. Memang jadi debate pun di kalangan sahabat, sebab rupanya banyak jenis. Sampai kita hari ni pun kan, berapa persen alkohol ni, buah apa. Ada yang kata daripada nasi tak jadi arak, ada yang kata hanya daripada anggur. Debate banyak. Orang bab nak buat dosa ni memang pandai, dia cari loophole kan. Kalau bab buat ketaatan tak nak pula kan. Jadi Nabi SAW dalam pertemuan ini mendetailkan perkara tersebut. Jadi kita boleh faham daripada sini, Bani Abdul Qais ni satu kaum yang kuat minum arak. Dan kalau mereka stop, maka akan selesailah banyak perkara. Dan di sini juga kita boleh ambil pengajaran. Sebenarnya memang arak ni ibu masalah. Arak ni ibu masalah. Dan di mana-mana masyarakat pun hendaklah berusaha ke arah zero alkohol, zero arak. Kita sekarang ni banyak diskaun kita bagi ni. Kita hanya menolak arak di kawasan orang Islam aja. Tapi kita masih tidak terselamat daripada bahaya arak. Saya banyak kali dah saya balik daripada itu, saya ceritakan. Kalau balik daripada KL, saya tak tahu kenapa. Balik dari KL nak balik sini, kita lalu tu Sungai Besi dan sebagainya kan.
lalu depan KL Central, kalau dari masjid wilayah lah, saya mengajar masjid wilayah kan, nak balik tu lalu KL Central, masuk ke highway Seremban nak ke Sungai Besi, banyak kali saya nampak kereta hoyong hayang. Padahal awal lagi tu pukul 9.30, pukul 10 baru tu suspense saya. Saya nampak macam tu terus saya potong cepat-cepat. Jangan dia buat hal pergi pusing dan sebagainya. Jadi banyak kes kan disebabkan arak ini. Jadi Nabi SAW ajar pada kita, dalam masyarakat mana sekalipun zero arak. Sebenarnya itu akan memudahkan nak membanteras masalah-masalah yang lain. Jadi itu ialah kesan daripada pertemuan yang pertama, delegasi yang pertama yang datang. Hazan. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Tak sangka lama pula saya cerita ya. Ini yang sebelum daripada tahun yang kita nak baca ni ya. Cuma saya nak cakap memang menarik kisah Bani Abdul Qais ni, sebab bila delegasi 13 orang ini masuk Islam, dah lah masuk Islam ni tanpa sebarang siapa-siapa minta, sendiri datang dari jauh. Dan bila nak balik, mereka minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan kami bina masjid di sana. Dan bila mereka balik, mereka bina masjid di satu tempat bernama Juwatha. Sampai hari ni masjid tu ada. Pernah roboh sekejap, kemudian dibina balik, dan sampai hari ni di preserve tempat asal masjid yang mereka bina ni. Dan semua ulama hadis setuju bahawa di situlah, masjid itulah didirikan solat Jumaat yang kedua dalam Islam selepas daripada Masjid An-Nabawi. Bila difardukan solat Jumaat pertama di Masjid Nabi. Tempat kedua yang solat Jumaat dalam sejarah Islam di Masjid Bani Abdul Qais ni, di Juwatha ni, jauh daripada Nabi SAW. Dan masjid ni ada sejarah dia tersendiri. Nanti saya akan sebut sebab apa. Bila tahun ke-9 Hijrah ni yang saya cerita ni, datang delegasi kedua yang lebih besar, yang lebih ramai. Bermakna hari tu delegasi yang hari tu balik, mereka bina masjid tapi tak dapat mengislamkan semua. Dan kalau kita ingat, hari tu kita pernah baca Nabi SAW ada tulis surat kan kepada Raja Bahrain, dan Raja Bahrain masuk Islam. Raja Bahrain masuk Islam dan kekal menjadi raja. Jadi lepas daripada itulah hantar delegasi. Bermakna ada lagi sebahagian yang belum masuk Islam. Sebab masa Raja Bahrain tu tanya kepada Nabi kan, dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak berjaya nak Islamkan semua rakyat aku ni, aku nak buat apa dengan yang tak masuk Islam? Nabi kata, yang tak masuk Islam tu kau biar, tapi kau ambil jizyah. Ni sebelum lagi daripada pembukaan kota Mekah. Jadi baki yang tak masuk Islam pun akhirnya lepas daripada tahun ke-9 Hijrah ni, datang satu lagi delegasi. Yang ni semua bukan Islam. Yang jadi ketua dia siapa? Seorang lelaki bernama Al-Jarud. Al-Jarud ni orang Nasrani. Maknanya ni kira ketua kelompok Kristian, minoriti lah. Kan, yang datang kepada Nabi SAW. Ni baki yang tak pernah masuk, yang belum masuk Islam, datang jumpa dengan Nabi SAW. Dan akhirnya Al-Jarud ni, pendekkan cerita, masuk Islam. Kan, dan dia tanya sungguh-sungguh pada Nabi, ya Rasulullah, aku ni nak tinggalkan satu agama yang aku beriman sungguh-sungguh sebelum ni. Aku nak engkau jamin jika aku masuk agama yang baru ini, ia adalah betul-betul agama yang membawa aku ke syurga. Nabi kata, jaminan daripadaku bahawa inilah dia agama yang benar. Kemudian Al-Jarud masuk Islam. Dan hebatnya Al-Jarud ini, bila Nabi SAW wafat, apa jadi tuan-tuan? Ramai orang Islam yang murtad. Dan antara yang paling ramai murtad ialah orang yang duduk di kawasan tersebut. Sebab Musailamah ni kan tadi saya cerita, kalau tuan-tuan bayang ni Saudi Nabi kat sini, ni belah barat, ni belah timur kan, ni orang-orang Bani Abdul Qais ni. Musailamah duduk belah tengah ni. Jadi pengaruh Musailamah ni kuat ke sini. Yang ke Madinah ni tak lut sangat, banyak dia rekrut orang di belah tengah dan ke belah timur. Jadi antara yang ramai terkesan dengan arus murtad ini ialah orang-orang Bahrain. Orang-orang ni lah. Tapi ramai-ramai yang murtad tu, antara yang tidak murtad dan melawan orang yang murtad ialah Al-Jarud ni. Ketika dia melihat separuh daripada orang-orang Bahrain ni murtad, mereka menjadikan Masjid Juwatha ni, masjid yang tadi mereka bina ni, sebagai kubu
untuk mempertahankan Islam, dan Al-Jarud ini direkodkan berdiri di depan semua orang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Musailamah itu penipu, dan aku bersaksi dengan syahadah ini aku akan mempertahankan bahawa Muhammad itulah Nabi, tiada Nabi selepasnya walaupun aku mati. Dan itu hanyalah kelompok kecil yang masih mempertahankan Islam, dan sebab ada kelompok itu dan dengan datangnya bantuan Sayyidina Abu Bakar hantar, Sayyidina Abu Bakar dah jadi khalifah masa tu, hantar bantuan memerangi orang murtad, akhirnya berjaya menghalang daripada keseluruhan orang di Bahrain itu menjadi murtad. Jadi maknanya orang yang maknanya keturunan lah, yang hari ni lah keturunan Bahrain ni, dia ada dua-dua rekod. Ada rekod yang begitu kuat keislaman dia, kan, masuk Islam tanpa disuruh. Bahkan setengah ulama kata ada ayat Quran, ada ayat Quran menyebut, saya lupa ayat tu menyebut apabila mereka ni dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni akan datang sama ada secara suka ataupun terpaksa. Ulama tafsir yang datang kepada Allah secara terpaksa ni siapa? Macam kaum-kaum lain lah, kan, dah kena perangi baru masuk Islam. Dan yang datang secara sukarela ni siapa? Antaranya ni Bani Abdul Qais. Tak ada orang suruh, tak ada Nabi perang, tak ada Nabi serang, datang sendiri. Jadi begitu kuat dan begitu hebatnya keislaman Bani Abdul Qais ni. Itu pun satu jurai keturunan. Tapi ada juga jurai keturunan orang Bahrain ni yang bila Nabi mati je, bila Nabi wafat saja mereka murtad, dan ikut Musailamah Al-Kadzab. Jadi Bahrain ni dia macam tu, dia ada mix kedua-dua tu. Sebab apa saya sebut? Sebab hari ni kalau tuan-tuan tengok, Bahrain ni lah antara yang cepat menerima Israel. Kan Abraham Accord 2 tahun lepas tu, 2021 kan, perjanjian Abraham, di mana ketika itu UAE menandatangani normalisasi dengan Israel. Bersama dengan itu juga satu negara lagi, negara apa? Bahrain juga melakukan normalisasi dengan Israel. Dan baru-baru ni saya ada tengok berita, orang Bahrain ni siap menyambut hari kebangsaan Israel ke apa ke, kan, dia buat di kedutaan, dah buka kedutaan Israel dah pun di Bahrain hari ni. Jadi macam itulah dia. Orang Bahrain ni, dia boleh macam tu, boleh macam ni, sampai ke hari ni. Jadi ini ialah kisah asal usul orang Islam yang duduk di belah Bahrain ni masuk Islam, dan asalnya mereka ni datang daripada satu tribe bernama Bani Abdul Qais. Dan siapa-siapa tuan-tuan mungkin ada peluang menziarahi kawasan timur Saudi ni, saya rasa orang kerja oil and gas memang akan ke sana, sebab sana saya rasa Aramco tu kat sana kot, tak silap saya, ke di Riyadh, saya pun tak tahu. Sebab ada kawan saya dia kerja Sadaf ni macam company macam Aramco jugalah, oil and gas lah. Dia kata dia duduk dulu di belah-belah timur tu. Bolehlah ziarah ke Masjid Juwatha yang sampai hari ni ada. Dan saya baru teringat, ketika perang murtad diceritakan ketika itu hanya 3 masjid saja yang masih menunaikan solat. Nak ceritanya orang murtad sampai orang tak solat, sampai orang tak bayar zakat, sehingga kan hanya 3 masjid saja yang masih menunaikan solat berjemaah di seluruh tanah Arab. Masjid apa? Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan ni Masjid Juwatha ni. Ketika semua orang lain meninggalkan solat, meninggalkan zakat dengan kewafatan Nabi, 3 masjid ini masih menjaga dan menunaikan solat jemaah. Jadi besarlah sejarah dan kehebatan Bani Abdul Qais ni. Jadi kalau ada peluang bermusafir, berjalan, singgahlah melihat, dan dikatakan memang lokasinya masih lokasi yang sama, tempat asal Masjid Juwatha. Kalau Google pun ada gambar dia, dan sekarang ni Saudi dibina balik exact macam zaman dulu punya rupa bentuk dia tu, tak moden lah, memang macam asal. Menarik lah, saya tengok gambar tu macam kalau boleh kita menziarah tempat tu, menarik untuk menghargai lah sejarah Bani Abdul Qais yang datang Islam secara sukarela kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu salah satu cerita. InsyaAllah ada lagi 5-6 cerita lagi. Saya ingat malam ni boleh 2-3 cerita, satu cerita je punya. Panjang pula cerita dia. InsyaAllah kita akan baca kisah-kisah seterusnya dalam kuliah-kuliah akan datang. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.